وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا إنك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. الحمد لله رب العالمين. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian tafsir kita dalam surah Al-Ma'un. Bagaimana yang kita pernah bincangkan pada perbahasan yang lalu, di sini ada dua perkara lah. Kita sebut ada dua tema utama yang kita akan lihat, iaitu pertama, iaitu Allah menjelaskan Al-Kafirul Al-Jahid, bermaksud orang yang kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Kafir Al-Jahid bermaksud seseorang itu mengetahui tentang kebenaran, namun dia meninggalkan kebenaran, maka itu disebut sebagai Al-Kafir Al-Jahid. Boleh jadi dia orang beriman, boleh jadi dia orang Islam, tetapi dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tema yang pertama. Tema yang kedua kita akan lihat pada surah ini juga, iaitu kategori yang kedua, iaitu tema yang kedua. Allah membicarakan tentang golongan al-munafiq, iaitu orang munafik. Mereka menyembunyikan kekufuran dan mereka menzahirkan keimanan. Jadi kita akan tengoklah dua kategori ini. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan kita jauh sekali daripada memiliki sifat-sifat ini. Maka kita mulailah perbahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Adakah engkau telah melihat orang yang yukazzibu, mendustakan, bi, dengan agama. Itu tidak maksud literal lah. Allah kata pada Nabi, adakah engkau melihat, adakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Di sini kita akan lihat apa makna agama dan siapakah orang yang mendustakan agama. Maka perincian ini adalah seperti berikut. Istifham lil ta'jib. Maksudnya tuan-tuan, di sini adakah ni adakah bermaksud persoalan, pertanyaan yang menakjubkan. Dalam bahasa Arab, persoalan ni dia banyak. Kalau kita ni persoalan, adakah kamu dah makan, adakah kamu dah solat, apa kamu buat. Ini persoalan yang biasa. Tapi dalam bahasa Arab, al-istifham banyak jenis. Di sini ada makna at-ta'jib, lil ta'jibi, persoalan yang menakjubkan. Di sana dalam ilmu bahasa Arab, kita jumpa istifham al-inkar, persoalan, tetapi persoalan yang nak mengingkari jawapan. Tak ada jawapan pun, begitu. Tapi dia soalan macam nak menyenyek ataupun nak memperli. Di sana juga ada persoalan yang berbentuk penghinaan. Persoalan yang sama, huruf yang sama, tapi konteksnya berbeza. Maka di sini kita akan lihat satu, iaitu a. Dekat perkataan sini, huruf sini, a di sini, istifhamul lita'jib, persoalan yang menakjubkan, wa tashwiqi, iaitu persoalan yang nak menarik perhatian. Maka apabila kita baca surah ni, seolah surah ni nak menarik kita, dan kamu kena tahu betul supaya kamu tak memiliki sifat ni, surah lagi tu. Dia bukan sekadar soalan ya tu, tidak.
Persoalan ni dia nak kita memperhatikan baik-baik, kita renung baik-baik. Itu dia menarik perhatian. Tasywiq. Apa dia tuan-tuan? Ayyu. Apa dia? Hal. Arafta. Adakah engkau tahu wahai Muhammad? Konteks ni lah. Allazi yang yukazzibu, yang mendustakan. Di sini tuan-tuan, ad-din ni maksudnya apa? Iaitu al-jaza, iaitu mereka yang mendustakan hari perhitungan, hari pembalasan. Ini maksudnya ad-din. Sebab tu kita nak faham setiap perkataan dalam Al-Quran dia berbeza-beza. Kan? Saya kata, kita kata ad-din indallahi Islam. Agama Islam tu adalah agama di sisi Allah SWT. Itu makna agama. Jadi macam mana kita nak faham ad-din ni agama ke apa ke? Ada. Di sini ad-din bermakna hari pembalasan. Sebab tu kita kena faham konteksnya begitu. Apa lagi makna ad-din? Al-hisab, kan? Hari perhitungan. Al-jaza, hari pembalasan. Di mana? Bukan di dunia. Fil akhirah. Fil akhirati. Iaitu apa makna din ke sini? Dia kata, adakah engkau melihat ataupun kau mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan? Ini persoalan ni. Tapi nak menarik ni. Cerita apa ni? Ada ke orang dusta hari pembalasan? Kita faham orang dusta hari pembalasan, kita boleh kata, oh ini orang tak beriman. Kita kata begitu. Kita boleh nampak orang yang tak mendustakan agama, dia kata hari kiamat tak wujud. Kita boleh kata hari pembalasan seperti mana lepas kita mati kita tak dibangkitkan. Kita fikir begitulah. Tetapi di sini Allah nak mentasywiqkan kita. Dia nak tarik perhatian kita. Iaitu dua tema tadi. Iaitu al-kafir al-jahid, orang yang kafir, orang yang kufur dengan nikmat, yang ingkar, dia tahu kebenaran tapi dia meninggalkan. Yang kedua iaitu golongan munafik. Maka di sini para jemaah sekalian, Allah kata hal arafta man huwa, adakah engkau tahu, kan ulama sebutlah, adakah engkau tahu siapa dia? Siapa tu yang mendustakan agama? Ada situ. Siapa dia? Kita nak faham di sini. Sebab tu dia nak menarik perhatian ni. Supaya kita fikir sejenak. Sebab tu bila kita baca satu ayat, kita kena tunggu, kita kena perhatikan betul-betul. Itu pertama, soalan pertama. Wama hiya awsafuhu, dan apa dia ciri-ciri dia? Apa sifat-sifat dia? Di sini tuan-tuan. Maka kita faham orang dusta agama, orang kafir lah, kita kata gitu. Di sini tak tuan-tuan. Sebab tu kita nak faham orang mendustakan agama, mendustakan hari balasan siapa? Ada 6 sifat. Pertama, insyaAllah kita akan tengok, in aradta ta'rifahu, kalaulah kamu nak tahu, sekiranya kamu nak tahu golongan yang pertama, fazalika allazi yadu'ul yatim. Sama tu, fazalika allazi yadu'ul yatim. Itu kategori yang pertama. Letak nombor 1 iaitu orang yang pertama yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan, siapa dia? Iaitu fazalika allazi yadu'ul yatim. Apa makna fazalika allazi yadu'ul yatim? Iaitu fazalika huwa allazi, dia yang yudafi'ul yatimi atau yadfa'ul yatima, iaitu dia yang menahan, atau yadfa'ul yatim, iaitu dia menahan, melarang, menegah anak yatim. Itu ciri pertama. Dan tegah tu bagaimana tu baik? Di sini kita nak faham dah. Kalau bisa kata ada orang yang menguruskan anak yatim, contoh dia marah ke, dia tu buat panggil, kita marah, kita tak tengok jenis macam mana. Boleh tak marah anak yatim? Kita nak tengok dah. Di sini kita akan tengok perincian tu bagaimana.
daf'an anifan. Anifan maksudnya dia keras sangat, dia keterlaluan, over lah itu. Apa dia buat lagi? Bijafwatin wa khalazatin, iaitu dia benci dan marah sangat. Maksudnya di sini orang yang mendustakan hari pembalasan ni, pertama dia menahan ataupun kita panggil menindas anak yatim dengan cara bagaimana? Dengan cara yang kekerasan, dengan perasaan yang benci. Itu dah adalah kategori yang pertama. Apa dia buat lagi tuan-tuan? Wa yuqahhiru aw wa yaqharuhu, dia mengherdik. Kita baca dalam surah apa nama? Surah Ad-Duha. Wa ammal yatima fala taqhar. Jadi wa yaqharu. Orang anak yatim, maka adapun anak yatim, maka jangan kamu herdik. Di sini wa yaqharuhu, dia herdik kok, dia hina langsungnya. Apa dia buat lagi? Wa yuzlimuhu, dia menzaliminya. Yang paling berat tuan, iaitu orang ni juga wala yuqtihu, dan dia tak bagi kepada anak yatim tu haqqahu, haknya. Ini kategori yang pertama. Kita bayangkan, kenapa Allah jelaskan orang mendustakan agama? Siapa sebenarnya? Kita faham orang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, tak beriman lah. Tak beriman, saya kata kan. Percaya kepada hari akhirat. Kita faham begitu. Tapi di sini Allah menjelaskan, orang yang buat, yang menindas, yang menzalimi, yang mengherdik, yang mengambil hak anak yatim, maka dia ni adalah sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu ciri yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Maka di sinilah peranan yang kita lihat isu-isu sekarang sebagaimana anak yatim terbiar, saya kata. Kalau anak yatim di rumah anak yatim, kita lihat ada isu-isu penderaan anak yatim. Ada yang disiarkan, ada yang tak disebahkan. Tapi dia nak mendidik itu satu perkara yang lain. Tapi kalau sampai mengambil haknya, contohnya dia tu ada duit dalam 1 juta, saya kata, yang kita ambil hak dia, tanpa dengan ma'ruf, itu dah ambil hak dia. Lepas tu tak bagi, kita nampak tu kita mengherdik pula. Orang tu tak nak makan, kita pergi tampar dia. Di situ nampaknya satu, dia adalah golongan yadu'ul yatim, yang menindas anak yatim. Maka di sini Allah menjelaskan, siapa yang menindas anak yatim, maka dia ni adalah mendustakan hari pembalasan. Bila mendustakan pembalasan, kita boleh faham mafhumnya, orang tu beriman tak beriman. Di situ peranan kita. Saya kata, kita nampaklah orang yang anak yatim, saya kata budak tepi-tepi jalan, saya kata minta derma, saya kata. Kita ada dua cara lah. Kalau dah dia keterlaluan, itu patutlah kita mendidik dia. Ada tengok di media sosial, saya kata ketuk cermin orang, kita boleh bawa ke balai polis, saya kata. Nak adakah kita berkuasa untuk tampar dia? Tak boleh. Kita panggil dia, adik, jom pergi, abang bawa pergi balai. Dia sedikit ke tak sedikit, kita kena bawa pada pihak berkuasa. Kita ni bukan ulul amri. Kita boleh nasihat, dan kalau dia usik kita, dia sentuh kita, dia merosakkan harta kita, itu baru kita ada hak. Jadi kita kena hati-hati lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita nak bermuamalah dengan anak yatim. Itu yang pertama lah, supaya kita tak termasuk golongan golongan yang menindas anak yatim. Kita tengok yang kedua tuan-tuan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa makna dia? Yahuddu tu maksudnya yahussu, iaitu dia tidak menggalakkan. Ciri yang kedua, orang yang mendustakan hari pembalasan, iaitu
Ciri yang kedua, dia tak buat maus, dia maus. Iaitu dia tidak menggalakkan ala it'amil miskin. Dia tak galak orang bagi makan kepada orang miskin. Tadi anak yatim. Yang kedua ni iaitu orang miskin. Dia tak galakkan. Kita nak program, tak payahlah bagi miskin. Orang nak berguru kan, macam tu. Kita nak buat begitulah. Tapi dia memerlukan. Kita mula, sebab tu kita kena tahu taraf kemiskinan tu bagaimanalah. Misal katalah taraf kemiskinan, contohnya kita berada di KL, misal kata golongan B40 tu menurut statistik tu golongan miskin lah. Kita kena statistik B40 di KL di Pahang, sama je B40, tapi kalau di KL dikira miskin, kalau di Pahang okey lagi lah. Jadi kita tengok taraf kemiskinan kita ukur tu bagaimana, ikut kerajaan ke, semua kena ikut kerajaan lah. Kerajaan kata begini, ini taraf kemiskinan. Jadi kita kena ukur tu betul-betul lah. Kata siapa-siapa yang bekerja sebagai pejabat zakat sebagainya, dia tengok gaji mak ayah dia 5,000 saya kata, tapi anak dia 10 saya kata kan. Nak belanja anak sekolah-sekolah, tengok-tengok bila bulan habis zero. Jadi kita tengok taraf kemiskinan tu bagaimana. Maka orang tu adanya kita kena tengok taraf kemiskinan tu, kita kena lihatlah, kita kena ukur. Jadi kita dapat sini, apa dekat sini, kategorinya kedua di sini, dia ni tidak menggalakkan ala it'amil miskin. Apa makna dia? Apa kata qala Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhim fi qawlihi ta'ala, pada firman pada ayat wala yahuddu. Apa makna wala yahuddu? Tadi saya jelaskan tadi, iaitu dia tidak menggalakkan. Di sini dia menjelaskan lagi apa makna wala yahuddu. Isyaratun ila, kalimat ini menunjukkan annahu, bahawasanya, huwa, dia tadi yang menghalang tadi, la yut'imu, dia tak bagi makan kepada orang miskin. Ini maksud pertama. Iza qadira, apabila dia ni berkeupayaan, apabila dia ni mampu, dia ada harta tapi dia tak nak bagi kepada orang miskin. Maka di sini tuan-tuan, kita kena banyak perkara lah. Sebelum kita nak wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar, sebelum kita nak bagi apa-apa ni, kita kena tengok bagi pada zawil qurba, iaitu kaum kerabat kita. Kita kena tengok ada tak kaum kerabat kita yang miskin, itu kita kena utamakan di situlah. Baru kita tengok kaum kerabat lah. Kalau boleh bagi zakat dekat sepupu serata, bagi zakat dekat adik-beradik, itu mungkin lebih baik. Tapi kalau tak nak bagi zakat, kita nak bersedekah, itu lebih baik. Kita kena wa ita'izil qurba wal yatama wal masakin. Tapi dalam masa sama kita nak faham sendirilah konteks ni, dia ni mampu tapi dia tak bagi, tak tolong. Apa nak tolong dia? Duduk-duduk jahat aku. Kita kata gitu kan. Dendam. Okey. Itu yang pertama maksud dia. Kita tengok apa yang pertama ini, maksud yang pertama tadi, maksudnya dia ni tak bagi makan walaupun dia mampu. Ini yang kedua. Dia tengok waqala ar-Razi. Ar-Razi dalam tafsir dia Miftahul Ghaib, lima qala wala yahuddu ala ta'am miskin. Mengapa disebut ayat wala yahuddu ala ta'am miskin? Mengapa Allah sebut dia ni tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin? Ada makna menggalakkan, makna wala yahuddu di sini. Kenapa ada makna menggalakkan ni? Kenapa tak sebut walam yakub? Kenapa Allah tak sebut begini je? Wala yut'imu al-miskina. Kenapa Allah tak sebut dia ni tak bagi makan kepada orang miskin? Itu pula buat fikir. Kenapa ayat begini ya? Begini. Apa ulama dulu hebat. Dia nak faham konteks ni, kenapa ayat buka begini? Kenapa ayat tak kata begini? Kenapa?
Tengok bagaimana Ar-Razi sebut. Fal jawabu annahu, jawab dia bahawasanya iza mana al-yatima haqqahu, apabila dia ni dia menghalang ataupun menegah hak anak yatim, fa kaifa yut'imul miskin, bagaimana dia nak bagi makan kepada orang miskin itu, min mali nafsu, daripada hartanya. Maksud kat sini dia ni dah halang harta anak yatim. Bila dah halang hak anak yatim, takkanlah dia nak bagi makan gitu. Kalau maksudnya hak tu lebih besar lah, makan ni kecil je. Bahkan tengok dulu, ini yang paling bahagia lah. Bahkan wa bakhilun, dia ni bakhil ataupun macam tak bagi juga, min mali ghairi, dia tak bagi orang lain, bagi pula semangat, dia halang. Di sini peranan kedua. Apa ulama sebut? Wa hadza wa nihayatu fil khassa, ini satu penyaat yang paling dahsyat ni. Dia dah tak bagi orang makan, dia dah halang anak yatim, dia menghalang hak anak yatim. Lepas tu dia dah tak bagi pula, tolong pula. Bahagian dia ni tak bagi orang lain tolong anak yatim tu. Di sini satu benda yang Allah kata, orang kategori kedua ni, dia ni pun adalah kategori orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka di sini tuan-tuan, nanti mata Allah SWT, kita tengoklah diri kita sebagaimana, kan? Kita tengok sekitar masyarakat bagaimana. Tapi janganlah tuan-tuan pergi tulis kat Facebook, oh hang ni masuk, tidak lah gitu kan. Saya tak suruh begitu. Tapi kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Dan kita tengoklah permainan manusia yang rakus dengan harta dan kekayaan. Jadi kita nampak hak-hak ni bagaimana. Sebab tu kita jangan pandang remeh. Sebab tu kita baca surah Duha, bagaimana saya terang Allah menjelaskan Nabi anak yatim, Nabi anak orang miskin. Maka di situlah peranan dia. Sebab tu ayat ni cerita tentang konteks Makkah, kemudian ada sebahagian yang berdekat ayat Madaniyah. Tapi kita nak faham di sini, orang yang mendusta agama ni ada dua ciri tadi, iaitu ciri yang pertama, fazalika allazi yad'u al-yatim, dia ni pertama dia mendustakan menindas anak yatim. Yang kedua, dia ni menghalang, menegah, dia tak bagi orang lain makan, dia pun tak bagi makan, dan dia melarang hak ke atas orang miskin. Jadi dan dirahmati Allah SWT itu yang kedua. Maka di situlah kita faham ada dua ciri ini yang dikatakan al-jahid, al-kafir, orang yang kufur nikmat. Mereka ni ada kemampuan, mereka ni ada harta. Ulama sebut iza qadira, mereka ni ada kemampuan, mereka berkeupayaan. Taklah kaya tapi ada kemampuan. Jadi kita tengoklah kemampuan kita. Kalau kita tak boleh tolong, tak ada masalah lah. Tapi janganlah kita tak boleh tolong, kita pula jangan tolong dia dulu. Kita tak perlu gitu. Tapi kalau lah kita tahu dia tu sindiket, skim ke, kita boleh tegah lah. Janganlah dia ni solak duit ni, kan, duit RM20,000, dia buat banglo, tak bagi pun anak yatim, itu kita boleh halang kalau ada bukti. Tapi kalau tak ada bukti, kita pun kena sama-sama lah. Serah pada pihak berkuasa ke dan sebagainya. Itu kena perhati baik-baik. Jadi kita macam kata Subanjir kan, orang nak derma kan, RM1 ke, dia pulang lah RM1 dia, jangan derma ni kan, masa dia khatam macam tu kan. Dia kata, pergi derma lah, contoh itu kan. Tak perlu kita, terpulang masing-masing, hak masing-masing. Yang penting kita buat kerja kita, insyaAllah Allah merahmati, dan mudah-mudahan kita tak masuk pada golongan iaitu yukazzibu biddin. Itu kategori yang pertama. Maka kita akan lihat kategori yang kedua, iaitu kita tengok siapa pula ni. Fawailul lil musalli, yang kalau baca ni, maka ayyu halakun iaitu binasa, cela, wa azabun diazab,
lil musalli, bagi orang-orang yang solat. Tapi tak habis itu tuan-tuan. Al munafiqin, iaitu orang-orang yang munafik. Di sini kita masuk pada tema yang kedua. Tadi kita dah habis tadi, tapi dia ni masih dalam orang yang mendustakan hari pembalasan. Sekarang kita tengok kategori yang kedua, iaitu munafik. Ni tuan-tuan, kita kena hati baik dah. Kita solat ni kita masuk dah golongan munafik ni. Kena bismillah dah. Kadang kita baca ni pun kadang kita pun takut dah tu kan. Kita pun kadang solat ni macam mana kita pun tak tahu kan. Bismillah. Apa dia? Al-mutasaffina, iaitu orang yang bersifat bihazihil awsafil al-qabiha, iaitu sifat orang ni dia ada sifat-sifat yang berikut. Sifat yang cela ni apa dia? Pertama, maksudnya ketiga, tapi kalau dekat sini ni ciri ketiga, saya buat besar sini 3. Kita buat mouse sini. Pakai ini sosial. Tapi ini ciri pertama bagi kategori di sini. Allazi nahum an salatihim sahun. Baca dia punya terjemahan tu, iaitu mereka yang dari solat mereka lalai. Allazi, yang hum mereka, an dari salatihim solat mereka sahun lalai. Sekarang kita nak faham dah apa makna lalai kan? Kita lalai tengah semayang, apa orang kena sayang, hujan ni dia pun angkat kain, anak tak ambil lagi ni, tadi kunci kereta kat motor ni ke semayang, tengah semayang ni. Adakah itu makna sahun? Imam semayang, apa ayat tadi ya? Tak ingat ayat pertama ni. Imam terlupa baca, saya kata Bismillahirrahmanirrahim, dia terus lompat Ar-Rahmanirrahim, tinggal Alhamdulillah. Saya kata balik, sahun ke tak sahun tu? Jadi kita kena faham betul kan? Pada kalau kita baca terjemahan saja, berat lagi. Iaitu ayyu, apa dia? Allazina, mereka yang hum, mereka ghafilun, yang lalai. Sahun tadi maksudnya apa? Lalai. Itu sahun, ghafilun, lalai. Lalai macam mana? Ghafilun an salatihim, lalai dari solat mereka. Lalai dari sudut mana? Yuakhirunaha an awqatiha taharunan. Mereka ni, alhamdulillah misalnya, Allah ampunkan. Mereka ni melewati solat mereka, melewati waktu. Taharunan dengan abai. Dia abai, saya tengah sengaja gitu. Dia abai, dia cuai, dia ambil remeh tentang solat begitu. Maksudnya begini, apa yang kita boleh faham kat sini? Tahawunan bihari, balik pada solat dah. Maksud kat sini, saya kata Zuhur, Zuhur 1.20 itu kan. Lepas tu Asar 4.30 saya kata. 4.29 baru bersemayang Asar tanpa sebab. Macam tu lah. Sebagai Zuhur tanpa sebab, tak ada buat apa pun, kerja pun tak. Lepas tu tak khabar je. Habis metro pencaharian. Habis pencaharian, apa harakah saya kata kan. Habis harakah macam-macam lah. Itu maksudnya. Tak ada sebab lah. Lain lah kalau dia tu musafir, dia doktor sebagainya, kalau ada masyakkah dan ada masalah, itu perkara lain. Ni tanpa sebab tahawunan ni dia anggap remeh, tak apa lah, boleh semayang lagi ni. Itu maksud dia. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas kata apa? Sahabat Nabi ya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bila kita nak baca tafsir, kita tengok apa sahabat kata, itu yang paling patut kita rujuk. Kalau orang tu tafsir dan dia siapa ulama yang dirujuk, kita kena hati-hati. Silap-silap tafsir bahayalah. Macam-macam berlaku tuan-tuan.
isu banyak, orang tafsir ikut Quran, ikut dan ni banyak kan, banyak. Okey. Ibnu Abbas berkata, huwa al-musalli, dia ni orang yang solat, allazi in salla, jika dia solat, lam yarja, dia lam yarja laha, dia tak mengharapkan pada solat tu sawaban, tak mengharapkan pahala. Dia tak apa, kalau dia solat macam tu je, dia tak ada niat apa-apa. Kita solat ni kita nak dapat apa? Pahala lah. Nabi sebut kalau kita solat tu dapat 27, kalau solat sedia dapat 1 kan. Kita buat kalau Allah Ta'ala bertambah-tambah lagi. Maka itu kita faham isu ni tak ada apa pun. Tak ada perasaan. Itu. Dalam masa yang sama, wa in tarakaha, walaupun dia tinggalkan, lam yakhsha 'alaiha iqaban, dia tak takut bahawa kena azab. Tak apa, tinggal. Tak jadi aku qada lah. Itu. Dia rasa gitu. Umur aku panjang ni kan. Lagi aku isyak banyak lah. Boleh sembahyang. Aku isyak subuh, zuhur, asar, maghrib. Aku kau doa semua nanti. Dia nak faham gitu. Dia tak rasa tak sah apa pun. Jadi itu dia faham kat situ. Dia tak pernah, aku belum dapat hidayah lagi ni. Dia anggap benda tu remeh. Dia tak bagi iqaban, itu ancaman daripada Allah Subhanahu Taala. Itu pendapat Ibnu Abbas. Ada lagi qala Abu Al-Aliyah, la yusallunaha limawaqitiha, dia tak solat pada waktunya, bahkan wala yutimmuna ruku'aha, jadi tak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, sujud dia pun tak menyempurnakan. Itulah hadis lain Nabi, kama qala Nabi, orang tu solat macam ayam makan padi kan, duduk. Nabi kata ulang balik solat. Macam ayam bagi apa? Yang makan padi kan, makan laju tu. Maksud Nabi kata ulang balik solat. So, dia tak sempurna. Sebab tu kita solat, kalau tidak pun tak nak baca subhana rabbiyal azim ni, kita tamakninah ni, yang penting tu tamakninah ni. Sampai Allah liman hamidah, terus sujud. Tak perlu sejak pun. Dia tamakninah tu maksud kita berdiam, tenang. Kalau baca pun itu sunat. Baca kan, sampai Allah liman hamidah, duduk sejak sesaat, turun Allahu akbar. Tu boleh lagi lah. Ini sampai Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ada solat yang laju tu kan. Nauzubillah. Saya tak tahu lah itu. Okey. Seterusnya, pendapat yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan, waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ayat. Ada orang ditanyakan kepada Nabi tentang ayat ni. Faqala, Nabi bersabda, umul ladzi berkari yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka ni melewati salat. Melewati salat kata. Itu kita dapat jelaslah. Ini kita akan tengok lagi penjelasan dari sudut bahasa pula. Betapa pentingnya Al-Quran kita lihat. Tadi kita tengok dari sudut pendapat para sahabat, para tabi'in, para ulama dan hadis Nabi SAW. Sekarang kita tengok peranan bahasa. Penting peranan bahasa itu tuan. Tengok. Qala al-mufassirun, para mufassir berkata, lamma, tak kala Allah qala ta'ala, tak kala Allah berfirman, an salatihim sahun bil lafzatin an, dengan lafaz ataupun kalimat an, ulima annaha fil munafiqin, maksud dia bila guna dengan an, bermaksud ini cerita tentang munafik. Tak boleh lagi. Okey. Kita tengok. Walam yaqul fi salatihim. Tapi ayat ni tak sebut dengan fi. Kalau an maksudnya dari, tuan-tuan. Tuan-tuan balik terjemahan, buka terjemahan kat rumah, tuan-tuan tengok kataan an di sini. Banyak terjemahan tuan-tuan akan jumpa. Di sini an ada maksud daripada. Di sini an ada maksud tentang.
Di sini an ada masuk dalam. Ada 3 tafsiran. Semua tu dari sudut bahasa betul. Tapi antara tiga-tiga ni yang mana lebih tepat? Sebab tu Al-Quran tak sebut walam yaqul fi salatihim, dalam salat mereka. Tapi diungkapkan perkataan dari salat mereka. Kalau an dari terjemahan yang lebih tepat adalah dari ya. Kalau fi dalam. Tak bawa buku sini dulu. Saya jangan tulis je tertinggal mouse. Okey, tapi tak kata dalam solat mereka. Li'annahu, kerana lau qala, kalaulah dikata fi salatihim, kalaulah kata dalam solat lakanat fil mu'minin, maka cerita ayat ni tentang orang beriman. Kenapa tuan-tuan? Kalau bila guna fi, bisa kata Allah sebut kan, allazina hum fi salatihim, bisa kata okay. Al-mu'minu sini qad yashu fi salatihi, sebab orang Islam, orang yang beriman, dia kadang-kadang dia lalai gitu. Sebab tu kadang kita terlupa. Bila kita lupa, kita macam kata kita terlupa solat sunat, terlupa sunat abad, kita sujud sahwi gitu. Tapi kalau orang munafik, dia tak sujud sahwi, dapat ni lah, apa tu sunat. Tapi itu maksudnya. Sebab orang bisa kata yang bila lalai ni, maksud kita nak faham kita ni beriman terlalai. Kita ni lah, kita fikir nak makan, nak berjalan, kita nak buat benda ni, lepas solat dengan semayang, tak kira beli rojok lah, pergi tek uji lah, pandai selamat lah, pagi dia semayang. Kata ustaz cerita pasal apa tadi yashu, qad yashu, kadang-kadang dia berangan mungkin, kadang dia lalai. Sebab tu kita tengok Nabi SAW dia sujud lama, tak bangun-bangun. Habis semayang orang tanya, kenapa Nabi kan lama-lama sangat? Ada cucu belakang. Nabi pergi tak sujud? Ada tikanya Nabi terlupa rakaat. Ini 3 ke 4 itu. Itu lupa lah. Nabi bangun, Nabi semayang balik. Itu panggil yas'ud. Sebab tu kita nak faham sini, kalau dia disebut allazina hum fi, dalam solat mereka, maka konteksnya kita ni orang golongan fawaidul lil musalli, maka kita ni semua orang celaka lah. Orang yang dapat azab daripada Allah SWT. Sebab tu Al-Quran dia menggunakan perkataan ain. Di sini jelaslah bila gunaan sebagaimana yang kita baca tadi, iaitu yuakhiruna awqatihi tahawunan. Mereka yang lalai, yang abai, yang ambil sambil lewa, ambil remeh dengan melambat-lambatkan solat. Macam baca sahabat jari, kalau macam pendapat Ibn Abbas, mereka ni pula tak mengharapkan pahala, bahkan kalau meninggalkan, mereka tak kisah mungkin azab daripada Allah SWT. Itu mana dia. Dan saya bagi contoh tadi lah, bila Zuhur semayang tanpa sebab, tak semayang, tak ada buat apa, lagi seminit kita, oh ya Allah, aku sempat semayang Zuhur lagi 3 saat, dia semayang gitu. Bukan, itu masih tanpa sebab. Ni kalau sakit, terlantar ke, nak satu wudu ke, dalam keadaan kemarau, air tak cukup, itu cerita lain. Ini tanpa sebab. Sebab tu dalam hadis lain bisa kata, Nabi sebut mafhum orang yang solat, contoh dia solat asar, dia nak sambung maghrib. Bisa kata dia solat rakaat pertama, tiba-tiba azan, dia sudah Allahu Akbar, tiba-tiba azan maghrib, dia dikira dapat yang sahnya solat asar. Tapi kalau kita faham situ, ulama kata apa? Ini dah ciri-ciri orang yang munafik, sebab dia sengaja lewat. Kalau dia tidur tu perkara lain, tuan-tuan. Yang dia tidur tu perkara lain. Ini dia sengaja melewatkan tanpa sebab. Di sini kita nak faham, hadirin dan dirahmati Allah SWT, maka peranan huruf tadi an dengan fi. Jadi kita menampaklah orang yang kata, siapa yang kata macam apa,
solat begini, tak khusyuk, tak payah semayang, buat apa semayang nanti dapat Y juga, neraka Y. Kita kata ini lah orang panggil apa, kita tak baca tafsiran ulama, kita tak baca kita tak belajar bahasa Arab dengan lebih terperinci. Maka itu kita kena tengok perbahasan ini tuan-tuan. Bukan kita sembrono, sebab tu kita nak Allah ni bukanlah maha zalim tuan. Dia tahulah hamba-hamba ni bagaimana, orang ni bagaimana, itu kita kena faham. Okay. Jadi kita akan lihat tapi kat sini dalam masa sama, allazi nahum yura'un, mereka tuan-tuan, orang tadi ciri yang kedua, dekat sini ciri yang keempat lah. Tiga, ini keempat. Ciri keempat bagi orang yang mendustakan agama, dan ciri kedua orang yang fawailul lil musallin. Allazina hum yura'un, mereka yang ra'un, nak menunjuk juga. Maksudnya yusalluna amaman nasi riya'an, mereka solat depan manusia dengan rasanya riak. Ini kita nak hati-hati tuan-tuan. Kita buat amal ibadat, solat di masjid ke, di surau ke, kita kena jangan ada perkara riak. Jangan ada sifat riak. Apa dia? Liyuqalu, supaya orang kata innahum sulaha, kata dia ni orang soleh. Aku buat semayang ni, soleh. Kita kasih dia misalnya, kita kena buat kan. Kita kena buat. Kalau ada istighfar lah, ya Allah tahu aku tak nak nasihat ni. Janganlah kita dah sedar dah. Kita dah sedar, tak apalah. Itu kita kena munafik kan. Kalau kita sedar, kita istighfar, kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah tahu aku tak nak nasihat ni, Allah ampunkan insyaAllah. Sebab tu manusia tu, syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Memang syaitan memang kacau manusia. Maka kita kena cepat-cepat sedar lah. Lepas tu kita untuk ilmu, supaya kita tahu perjalanan kita, tahu kehidupan kita, bagaimana kita nak berurusan dalam kehidupan seharian. Itu. Wa yataqashsha'una liyuqalu innahum at-taqiya, mereka ni nak buat khusyuk. Nampak khusyuk peluk bawah ni, supaya orang kata apa? Innahum at-taqiya, orang yang paling bertakwa dulu. Baik orang kan nak kata itu. Itu kena batik-batik baik-baik tuan-tuan. Kalau kita ada ni, kita cuba buang lah. Sebab hati ni Allah saja yang tahu, tak ada siapa tahu kan. Kita tak boleh nak kata dia ni riak, jangan kata. Kita tak nampak sendiri, kita tak baik, orang tak baik. Itu semua urusan hati. Tak ambil ayat ni sampai sini wa yatasaddaquna, mereka ni buat macam orang yang nampak betul, yang bersungguh, nampak macam benar. Liyuqalu, supaya orang kata innahum kurama, mereka ni orang yang mulia. Aduh, sangat mulia. Wa hakaza sa'iru a'malihim li syuhrati wa riya. Maksud tuan, kategori tu dia sama lagi. Orang munafik tadi, dia bukan saja melewati solat dengan sengaja, tahawunan, bahkan bila dia solat, dia nak menunjuk-nunjuk supaya orang panggil dia ni mu'alim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ciri yang keempat, kita akan tengok lagi ciri yang kelima, yang terakhir akan datang insyaAllah. Bagaimana kita udah 5 suri ke-6, iaitu ke-6 lah, kalau masuk yang fawailul musallin. Maka di sini tuan, mudah-mudahan kita akan tengok pembahasan kita yang terakhir, yang 6 yang ma'un, dan kita akan masuk pada surah 4, kita akan masuk pada surah Quraisy. Maka di sini tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni tak termasuklah golongan yang mendustakan hari pembalasan. Itu bukan yang hanya kita kata aku tak percaya, bukan itu tuan-tuan. Tapi di sini kita faham ada 4 yang kita belajar hari ini, ada 5, iaitu orang yang menindas anak yatim,
Orang yang tidak menggalakkan bagi makan, dia menahan hak orang miskin itu. Lepas tu Allah jelaskan lagi, lepas tu orang yang solat pula jenis macam mana? Orang yang sahun tu macam mana? Iaitu dia melewati solat tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa masalah, tanpa masyaqqah itu. Masyaqqah tu maksudnya kesusahan. Dan dalam masa yang sama, dia ni bila dia solat pula, dia nak menunjuk-nunjuk supaya orang panggil dia alim, orang panggil dia orang mulia, orang yang bertakwa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah beri kita peluang untuk bertaubat dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang baik itu daripada Tuhan sendiri. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.